Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program belajar bersama Cikgu MHK. Pada video kali ini, Cikgu akan cuba membawa ataupun menyampaikan pembelajaran untuk geografi tingkatan 5 KSSM yang akan SPM pada tahun 2021. Okey, untuk video yang pertama ini kita akan cuba meneroka tajuk 1 kemahiran geografi, iaitu 1.1 graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Dan untuk objektif belajar bersama pada video kali ini, kita hanya akan meneroka berkenaan graf bar berganda dan graf garisan berganda, kerana kita ingin fokus satu persatu. Manakala carta pai nanti akan dibawakan pada video yang kedua. Tujuannya supaya video pembelajaran pada kali ini tidak terlalu panjang yang akan menyebabkan kebosanan terhadap pelajar-pelajar. Okey, mari kita lihat bab ini bersama Cikgu MHK. Okey, graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai terdapat dalam bab 1 DSKP KSSM. Okey, kita akan lihat satu persatu. Kemahiran geografi di DSKP KSSM memperkenalkan graf bar berganda dan graf garisan berganda, carta pai serta foto. Bahagian ini merangkumi kemahiran membina dan mentafsir graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai serta menganalisis foto dengan tepat dan kritis. Okey, pada video pembelajaran pada video ini kita akan meneroka graf bar berganda dan graf garisan berganda sahaja. Manakala carta pai di video seterusnya seperti yang awal Cikgu katakan tadi. Okey, kita teruskan kepada 1.1 graf bar berganda, graf garisan berganda. Graf ialah satu persembahan lakaran grafik bagi menunjukkan nilai data atau maklumat yang menarik, jelas dan tepat. Terdapat dua jenis graf, iaitu graf bar dan graf garisan. Dalam bab ini kita akan mempelajari graf bar berganda dan graf garisan berganda. Okey, yang pertama adalah graf bar berganda. Graf bar berganda merupakan graf yang mempunyai dua ataupun lebih graf bar yang berlainan maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Okey, dalam gambar rajah ini anak-anak sekalian telah dilabelkan dengan lengkap. Ini adalah contoh graf bar berganda yang lengkap. Dan jika kamu mampu untuk melukis graf bar berganda mengikut dalam gambar rajah 1.1 ciri-ciri graf bar berganda, maka kamu akan mendapat markah penuh dalam peperiksaan nanti untuk soalan ini. Okey. Dalam menghasilkan graf bar berganda, perkara penting yang perlu ada adalah tajuk yang di atas. Jumlah pengeluaran ternakan di negara X antara tahun 2018 hingga 2020. Okey, itu adalah tajuk yang lengkap. Dari mana kita hendak dapatkan tajuk ini? Tajuk ini diberikan dalam soalan. Terdapat di dalam soalan. Kamu kena cari dengan betul. Okey. Kemudian lukiskan paksi menegak. Ini dan paksi mendatar. Okey, lukiskan menggunakan pensel dan pembaris. Wajib gunakan pembaris supaya dia lurus. Setelah kamu
membuat paksi menegak dan mendatar, buatlah skala dengan betul. Di sini. Dan skala ini juga diberikan pada soalan. Baca betul-betul, fahami betul-betul. Contoh dalam soalan ini diberikan skala 1 cm mewakili 100,000. Okey, jadi bermula daripada 0 hingga 100, jarak dia adalah 1 cm. Persoalan di sini kenapa 100? Okey, kita lihat di atas. Di atas label paksi menegak ini telah dituliskan begini. Pengeluaran koma atas 000 tan metrik. Bermaksud pengeluaran 1000 tan metrik. Sebab itu kenapa di bawah ditulis 100 membawa maksud 100,000 tan metrik. Okey, di paksi mendatar pula dituliskan label tahun di sini. Okey. Dan ini pun ada dalam soalan, tinggal kita terjemahkan dalam graf bar berganda. Okey, kemudian barulah kita membuat graf bar. Okey, baru kita membuat graf bar mengikut nilai-nilai yang diberikan dalam jadual di soalan dan diwarnakan. Dan akhir sekali kita akan buat petunjuk. Petunjuk ini fungsinya adalah untuk memberikan spesifikasi lebih detail kepada graf bar berganda kita dalam bentuk warna. Contoh lembu dan ayam. Okey, ini adalah salah satu contoh graf bar yang baik, dan kamu kena memahirkan diri kamu untuk membuat graf bar. Dan di bawah ini terdapat ciri-ciri graf bar. Kita besarkan. Okey, terdapat ciri-ciri graf bar. Okey, yang telah cikgu sampaikan tadi dan tidak perlu cikgu bacakan. Okey, kamu boleh baca nanti. Jadikanlah ini panduan yang berguna untuk kamu menghasilkan graf bar. Okey anak-anak sekalian, itu adalah satu proses untuk menghasilkan graf bar yang baik. Okey, kita perhatikan sekali lagi apa yang terdapat di sini. Tajuk, paksi menegak, paksi mendatar, skala, bar dan petunjuk. Dan semua itu memberikan markah. Okey anak-anak sekalian, pelajar-pelajar yang cikgu sayangi sekalian, sekarang kita lihat pula graf garisan berganda. Bagaimana untuk menghasilkan graf garisan berganda dengan baik? Sebelum itu kita kenali dulu apa itu graf garisan berganda. Graf garisan berganda merupakan graf yang terdiri daripada dua ataupun lebih garisan yang mempunyai maklumat yang berbeza ataupun data yang berbeza. Titik-titik disambungkan bagi menunjukkan perbandingan dan perubahan nilai sesuatu data. Okey? Dia titik-titik disambungkan. Jika graf bar kita buat bar, tapi untuk graf garisan kita buat titik, titik, titik ataupun plotan, dan plotan itu kita sambungkan dan ianya akan menghasilkan graf garisan. Okey, asas penghasilan graf adalah sama. Tajuk, paksi menegak, skala, label paksi menegak, paksi mendatar, label paksi mendatar, itu sama. Petunjuk sama, macam kita membuat graf bar berganda di atas tadi, sebelumnya tadi. Cuma yang berbeza di sini adalah plot garisan. Kita tidak membina bar di sini, tapi kita membina garisan. Dan garisan itu perlulah diwarnakan. Okey? Diwarnakan, contoh di sini kita menggunakan warna oranye, warna pink dan warna ungu bagi membezakan data. Padi warna oranye, getah warna pink, kelapa sawit warna ungu. Setelah kita buat titik-titik-titik, kita gariskan titik-titik tersebut.
Okey, asas yang lain semua sama. Dari mana kita hendak mendapatkan data-data titik ataupun plotan tersebut? Titik-titik dan plotan tersebut terdapat dalam jadual yang diberikan dalam soalan nanti. Okey, kemudian nanti juga akan kongsikan bagaimana contoh jadual graf bar berganda dan bagaimana pula contoh plotan garisan, graf garisan berganda. Juga akan share nanti di video ini mungkin ataupun di grup kelas kita nanti. Okey, info geografi yang ada di bawah. Mari kita lihat bersama-sama. Ciri-ciri utama graf garisan berganda ialah terdiri daripada 2 ataupun lebih garis. Setiap garis mewakili satu set data yang tertentu. Graf garisan berganda ini berguna untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih set data. Ini kegunaan dia supaya kita lebih mudah untuk mentafsir data, membaca data. Okey, anak-anak sekalian, setakat ini boleh faham kan? Okey. Okey, pelajar-pelajar yang cikgu sayangi sekalian, sekarang kita lihat pula graf bar berganda, kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda dan catapai. Okey, kita lihat satu persatu. Graf bar, graf dan carta adalah kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik, jelas dan tepat. Penggunaan graf dan carta juga dapat mengelakkan huraian yang panjang dan mengelirukan. Setiap jenis graf dan carta sesuai digunakan untuk kegunaan tertentu. Okey, kita lihat yang pertama, anak-anak pelajar sekalian. Penggunaan graf bar berganda. Graf bar berganda digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara 2 atau lebih maklumat. Graf bar berganda sesuai digunakan untuk membuat perbandingan tentang pelbagai komponen yang hendak dikaji. Kebiasaan komponen ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Contohnya, perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 dan 2019. Ataupun yang kedua, perbandingan unjuran KDNK negara Asia pada tahun 2019 hingga 2021. Okey, kita lihat yang pertama, murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan mengikut peringkat pada tahun 2018 hingga 2019. Itu tajuk dia. Bilangan paksi menegak, paksi mendatar peringkat. Okey, kita lihat prasekolah. Kita nampak mana yang lebih banyak, mana yang kurang banyak. Okey, peringkat sekolah 2018 lebih sedikit berbanding 2019. Kita boleh nampak perbezaan dia. Kalau di peringkat rendah, lebih ramai pelajar di peringkat rendah, lebih ramai pada tahun 2018, kurang berbanding 2018, 2019 tu sedikit berbanding 2018. Begitu juga menengah, 2018 lebih ramai, 2019 lebih sedikit. Begitu juga menengah atas, 2018 dan 2019 lebih sedikit. Kita nampak perbezaan itu, kita nampak, betul kan? Nah, ini lagi lebih jelas. Unjuran KDNK negara-negara Asia tahun 2019 hingga tahun 2021. Itu tajuk dia. Kita nampak dengan jelas. Singapura 2019 KDNK-nya rendah, dia meningkat dan meningkat. Begitu juga dengan negara Malaysia pada tahun 2019 KDNK kita 4%, melebihi 4%. Tapi pada tahun 2020 KDNK kita di bawah 4%. Dan pada tahun 2021 KDNK kita melebihi 4%, mungkin mencapai 5%. Begitu, kita nampak perbezaan itu. Okey, bagi negara Filipina kita nampak dia lebih kurang sama. Daripada 2019, 2020 hingga 2021 dia lebih kurang sama. Kita nampak dengan jelas, betul? Kamu perhatikan sendiri. Okey, yang kedua,
Kegunaan graf garisan berganda. Graf garisan berganda digunakan untuk membandingkan perubahan nilai atau kuantiti beberapa unsur yang dikaji mengikut skala masa tertentu. Contohnya, perbandingan kadar pengangguran mengikut kumpulan umur terpilih pada tahun 1982 hingga 2019. Dan perbandingan jangka hayat ketika lahir di Malaysia bagi tahun 2014 hingga tahun 2020. Nah, kita nampak tren kadar pengangguran mengikut kumpulan umur terpilih pada terpilih 1982 hingga 2019. Kita nampak tuh tren dia. Okey. Tren kadar pengangguran itu kita nampak dia bermula naik, lepas tu dia turun. Okey, kita nampak. Mari kita cuba tunjukkan tren itu. Okey, tren itu mula dari sini dia naik. Lepas itu dia turun, dia naik sikit, dia turun, dia naik. Kita nampak tren itu macam mana. Okey, itu graf garisan berganda. Nah, ini contoh yang kedua tadi, jangka hayat ketika lahir di Malaysia. Okey. Pun sama, kita nampak tren itu sama ada dia menaik ataupun menurun. Okey, setakat ini anak-anak boleh kan? Setakat ini boleh kan? Okey. Data itu dipersembahkan dengan dalam bentuk yang lebih mudah kita memahaminya. Okey, seterusnya kegunaan cartapai. Walaupun cartapai ini belum cikgu terangkan lagi, tapi kita teruskan dulu kegunaan cartapai. Cartapai digunakan untuk mewakili data dalam bentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor. Cartapai boleh menunjukkan taburan atau kadar peratusan sesuatu aspek yang dikaji. Contohnya, jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2019 dan bilangan penduduk mengikut etnik di Malaysia ataupun jumlah keluaran negara mengikut sektor ekonomi di Malaysia. Nah, ini contoh cartapai lah, kita nampak jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2019. Paling besar adalah negara Singapura. Dia menghampiri berapa? Menghampiri separuh bulatan. Nah, dari sini pergi sini, menghampiri separuh bulatan. Di sini. Nih. Paling besar negara Singapura. Paling kecil adalah negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN yang lain. 2.7%. Lepas negara Singapura, negara Thailand. Begitulah kita nampak tu data dipersembahkan dengan lebih menarik lagi dan jelas. Kita lihat saja tapai, kita sudah mengetahui apa yang hendak disampaikan berbanding dalam bentuk ayat penuh. Ayat penuh kita terpaksa baca dari mula sampai habis. Yang ini kita melihat sepintas lalu dalam 1 minit, 2 minit kita faham sudah apa yang hendak disampaikan. Okey, setakat ini itu sahaja kita mengenali secara umum. Okey, kita mengenali secara umum graf bar berganda, graf garisan berganda dan cartapai serta kegunaannya. Kegunaan graf bar, kegunaan graf garisan berganda, graf bar berganda maksud cikgu tadi, kegunaan graf garisan berganda dan kegunaan cartapai. Okey, pada video yang berikutnya, video yang kedua, cikgu akan cuba membawakan bagaimana kita akan melukis graf bar berganda, graf garisan berganda, graf bar cartapai dengan betul menggunakan teknik yang betul. Okey. Teknik ini telah diuji oleh penulis-penulis buku geografi KSSM tingkatan 5. Cikgu cuma sampaikan, ini adalah teknik yang terbaik. Kamu cuma perlu memahirkan diri kamu dengan membuat banyak latihan. Itu sahaja. Kemahiran geografi dia lebih kepada makin banyak kamu buat latihan kemahiran tersebut, maka kamu akan lebih mahir
dan mudah untuk kamu menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pi. Okey, untuk video PDP kita pada kali ini belajar bersama Cikgu MSK. Setakat ini saja Cikgu tamatkan di sini. Sampai jumpa lagi di video yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.